Tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya apa yang berlaku di negara kita dari segi politik ialah kesan daripada pilihan raya 2008. Itulah jadi. Ada yang panggil tsunami politik, ada terasa kita risau tak ada 2/3. Sebenarnya kita terima hakikat 2008 prestasi kita taklah sebaik 2004. Kita kalah beberapa negeri, tetapi kerajaan pusat sebuah kerajaan yang kuat. Oleh kerana kita biasa 2/3, maka bila tak dapat 2/3 kita ingat kita tak kuat dah. Sebenarnya kerajaan pusat kita kuat. Kalau tak ada pun 2/3 hari ini, kita kuat. Kita perintah Malaysia, tak ada siapa kacau. Banyak pembangkang semua kacau, tak ada. Pembangunan jalan, semua jalan rakyat boleh hidup selesa. Itu sebab kita pilihan raya kali ni, tak usah sebut 2/3 lah. Sekarang menang cukup lah. Tuan-tuan nak 2/3 untuk apa? Nak pindah perlembagaan dah tak ada benda nak pindah lagi dah. IAC dah pindah, semua dah buat. Ni Datuk Najib dah buat. Kita sekarang nak menang. Selangor nak menang, kita negeri masuk semua negeri nak menang. Yang kita sebut nak 2/3 ni pasal apa? Betul lah kalau dapat, hebatlah kita. Tapi yang penting kita nak merintah. Dapat perintah Malaysia cukup. Dapat perintah negeri balik cukup. Walaupun menang 2-3 kursi, tak ada. 2004 kita kalah di Kelantan 1 kursi. Bertahun ni Aziz ini besar, tak ada siapa kacau. Dia menang 1 kursi je. Punya baiknya orang UMNO tak kacau. UMNO kena baik tak tempat tu masalah dia. Yelah, kita dah diajar macam tu kan. Macam mana mak bapak kita ajar gitu, macam PAM mak bapak dia ajar gitu, itulah jadi dia. Jadi sekarang kita nak menang. Persoalan sekarang orang cakap pasal Melayu, Perkasa cakap Melayu, UMNO cakap Melayu, dan pembangkang cakap Melayu. Dia kata Melayu bukan saja UMNO, orang PAS pun Melayu, orang keadilan pun Melayu, orang DAP yang Melayu jadi ahli pun Melayu. Dia kata bila jual Melayu bukan mesti Melayu UMNO. Itu permainan mereka. Mungkin akan pembangkang DAP kata gitu. Kalau siapa pun memerintah, orang Melayu akan jadi Perdana Menteri. Tapi bukan Melayu UMNO. Bukan Melayu UMNO, mungkin Melayu DAP atau Melayu PAS. Ini cara mereka kempen lah. Cuma persoalan kita, Perkasa UMNO nak terangkan antara Melayu UMNO, Melayu PAS, Melayu Adil, siapakah Melayu yang dari segi rekodnya boleh mempertahankan Melayu dan Islam? Itu yang kita mesti jelaskan pada orang ramai. Dia main taklid ni. Dia main taklid. Kita katanya, saya kadang surat khabar ni, Putusan Malaysia ni saya suka baca hari Khamis. Yang besok dia kata terjemahan kan, daripada surat khabar orang lain. Kata tak baca lah putusan besok. Besok hari Khamis lah. Hari Khamis dia ada terjemahan. Saya baca satu. Dia kata orang Melayu tapi bukan Melayu UMNO. Persoalan kita sekarang, apakah Melayu PAS, Melayu Adil mampu menyelamatkan Melayu Malaysia? Apakah Melayu PAS, Melayu Adil mampu menyelamatkan Islam berdasarkan senario dan keadaan politik kita hari ini? Kalau tengok rekod-rekod ni tak ada. Nak kata Anwar memperjuangkan Islam seperti zaman di Abim, zaman dalam UMNO, dah tak nampak. Dah tak nampak dah. Nak kata PAS memperjuangkan Islam pun dah tak nampak. Daripada negara Islam dah jadi pula negara kebajikan. Sian orang PAS kena tipu. Ya, saya kesian orang PAS ni. Kadang dia tak sub, jadi dia ikut aja. La ilallah, kesiannya. Yang hidup pun kena tipu, yang mati lagi tak buat apa, tertipu dia. Betul. Betul. Saya ingat Allahyarham Baharudin Zulkifli Muhammad tu, roh dia menangis tu. Menangis roh dia. Tengok ragam pemimpin PAS nak sangat jadi Perdana Menteri, nak sangat ngentah ni. Dah ke
dah kepingin sangat lah. Ni kalau mati semua, mati semua celik besok ni lah. Puas kita ngurut tak tutup. Betul. Ini persoalannya. Itu sebab saya selalu sebut, yang orang nak fikir ni bukan saja orang Melayu. Sama ada orang Tionghoa, orang India, Arab, Malaysia. Kita di Malaysia, saya sebut, ada 3 orang yang nak rebut jadi Perdana Menteri. Pertama, Datuk Najib. Itu seorang. Yang lain tak salah berajak, kita dah putuskan dia. Kau berajak simpanlah mati je lah. Kau nak cakap seseorang, boleh lah. Dah confirm. Yang kedua, Ustaz Adi. Yang ketiga, Anwar Ibrahim. Adi lah. Saya selalu sebut tuan-tuan, ini nak jadi Perdana Menteri Malaysia ni. Lepas pilihan raya, yang ke-13. Sama ada tahun depan, tahun lain, soal lain lah. Tuan-tuan pedulikanlah bila tarikh pilihan raya ni. Tuan-tuan punya kerja sokong. Jangan tuan-tuan siang malam fikir bila nak buat. Tuan-tuan itu bukan kerja tuan-tuan. Kerja tuan-tuan nyokong kita. Macam saya ni bakal calon, bolehlah fikir diri sendiri lah. Contohnya macam tuan-tuan tak ada harapan, buat apa lagi tuan-tuan fikir? Tuan-tuan fikirlah bantu kita supaya menang, bantu bahagian. Yang tuan-tuan fikir, kadang kita ni fikir bila Datuk Najib nak buat pilihan raya, berhari-hari meeting fikir. Itu bukan kerja kita. Yang kerja Datuk Najib biar dia buat. Kerja tuan-tuan menguatkan parti, nyokong parti. Ni kerja Datuk Najib tuan-tuan buat tu jadi haru biru tu. Kena kerja Tuhan pula tuan-tuan nak campur. Siapa Tuhan maha nanti besok dah ada rezeki, jadilah. Jadi balik pada ni 3 orang nak jadi Perdana Menteri ni. Tuan-tuan renung baik-baik. Tuan-tuan saya ingat tuan-tuan Pak Ali Perkasa. Tuan-tuan jangan ingat tuan-tuan di UMNO, tuan-tuan balik dipikir sebelum tidur kan. Biarlah madang siling. Tuan-tuan letakkan tersebuah sebagai rakyat Malaysia yang tidak menganggotai mana-mana politik. Fikir siapa nak jadi menteri. Pertama tengok Ustaz Adi. Boleh tak dia? Kalau tanya dia memang boleh. Kalau tanya saya pun menghajat bukan tak. Dia bukan susah nak jadi Perdana Menteri. Saya dah jadi Menteri besar di 9 negeri. Perdana Menteri jaga 13 negeri, tinggal 4 lagi bukan banyak. Bukan ada hal kan? Apa ada masalah? Saya dah biasa perintah 9 negeri, tambah 4 aja lagi. Melayakkan saya betul. Fikir tuan-tuan nong, elok fikir tengok pesan dia. Kita tidak mahu menghina dia. Kita tak apa. Tapi tuan-tuan fikir dari segi keterampilannya, dari segi percakapannya, dari segi ideanya, tuan-tuan fikir sesuai tak dia jadi Perdana Menteri? Itu. Kita tak nak ini. Kita nampak Perdana Menteri ni mestilah satu pandangan yang cukup hebat. Ini negara kebajikan di cadangan. Apa benda Perdana Menteri? Kebajikan dia pun kita jaga daripada dulu. Anak bini dia semua kita jaga. Ada bini doktor tak kerajaan punya universiti. Kahwin umur 9 tu. Kau tak silap saya. Anak bekas esko saya. Anak buah bekas esko saya tu. Sian budak. Yelah ada. Itu semua kerja Tuhan. Tuhan kacau. Bukan kecil pembawaan tu. Tuan-tuan bayang, kita nak jadi Perdana Menteri ni, nampaklah suatu pandangan dari segi antarabangsa, dari segi Melayu, dari segi kaum-kaum Melayu, integrasi nasional. Kemudian dengar pula Datuk Najib sibuk buat transformasi. Dia pula cadang transformasi ni tak betul, patut buat begini. Nampaklah hebat dia kan? Tak ada. Aja tuan-tuan fikir. Saya nak sebut tuan-tuan, kita nak pilih Perdana Menteri ni yang nak nguruskan Malaysia 5 tahun akan datang. Tuan Dr. Mahathir, Tuan Razak, Tuan Rahman dah Perdana Menteri, semua dah letakkan Malaysia ni di tahap dunia ni. Kita nak ngekalkan ni, mesti nak ada seorang Perdana Menteri yang cukup hebat. Saya kata saya tak nak hina, tapi berdasarkan pandangan saya, tak ada. Kalau kita kata kita buat NKRA transformasi, buat tu, pergi datang.
Ini dia. Orang PAS haji akan sebut transformasi yang dibuat oleh Datuk Najib tidak sesuai. Inilah transformasi yang nak dibuat di PAS. Tunjuk bukti, bukan cakap ceramah macam ni. Tak mahu dia. Ini dia, pak. Tak ada. Orang PAS ni membohong. Iya, la ilaha illallah. Saya cerita tuan-tuan. Jelas saya ni walaupun muda pada tuan-tuan, pengalaman banyak sikit. Dia dulu masa kita gawat tahun 99 tu, saya cerita hari tu kan, Gombak belah mana ke? Gombak situ. Ketua bahagian jemput lah sama ketua penerangan. Setelah hari tu penerangan, dia pula cakap panjang pada saya. Langsung malam ni tak apa bercakap, anggur lah kau. Jadi kan kita krisis ekonomi, mata wang kita diserang, pulpen pasport. Kalau nak pulihkan ekonomi Malaysia, balik semula kepada ekonomi Islam. Ayolah mati, saya kata hebat ni. Agak saya tak terfikir di Dr. Mahathir ekonomi Islam macam mana. Dengan kehendak Tuhan, Dr. Mahathir tubuhkanlah M10, ingat, Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Jadi saya pun semasa tu Menteri Besar Negeri Sembilan, semua Menteri Besar turut hadir. Lepas tu jadi komiti. Dua Menteri Besar PAS, Ustaz Hadi sama Ni Aziz. Dia menang di Terengganu 99. Panggil meeting. Lah mati, saya kata petang ni kan meeting ni bergasak dia agaknya. Matilah. Pasal ni nak membawa bentuk ekonomi Islam ni. Macam mana ekonomi Islam ni nak menyelesaikan masalah krisis keuangan yang dihadapi oleh negara pada tahun 99, 97, 98, sebab mata wang kita diserang. Tuan-tuan ingat hari tu kan, mata wang kita jadi kecil. Tapi orang Melayu tak ada kisahnya. Hantar belanja banyak tu juga tak ada hal. Dia tak kira dia nak kahwin, dia tak peduli mata wang kecil yang besar, yang penting dia kahwin. Dia zaman Jepun pun orang kahwin ni, tak zaman kita susah-susah sikit kan. Zaman makan ubi pun orang kahwin dia tak ada maaf ni. Terutama kalau berajar nak kahwin lagi partner. Jadi kita ni tengok, wah cukup hebat ni. Tentulah dua tokoh ni datang. Meeting yang pertama saya ingat Hadi tak datang, ni Aziz datang, adalah Esko datang. Kita bentang program bagaimana nak mengatasi krisis ekonomi. Sepatah haram tak ada dia bercakap. Adalah kau bercakap bertanya, tak tengok pahnya bohong. Kalau dia mengaku macam-macam pakai ekonomi dia ada. Ada bekas orang kerja bagi negara, ada kerja, tak ada. Dia punya gempa tu, kalau nak pulih ekonomi, balik kepada ekonomi Islam. Dia menjaja Islam tu punya dahsyat dari dulu sampailah sekarang. Cuma sekarang tak berani sebab dia takut pada kapal asing. Penakut orang PAS ni. La ilallah, saya baca surat khabar tu, kapal asing kata langkah mayat dia termasuk telur orang PAS. Betul. Minta maaf lah, punya kasar itu maknanya cakap kampung lah. Masuk telur tu maknanya takut lah. Ia macam tu punya garang tu. Itu sebab negara Islam tak ada. Saya kalau takat langkah mayat kapal asing 30 kali saya langkah mayat, tak ada. Pasal dia dah mati, peduli apa dia sayang. Kalau dia hidup dia sepak kita kan. Tak betul lah kita gelak-gelak je lah. Tapi saya nak cerita tuan-tuan ni, bagaimana pembohong ni dia menjaja Islam tu sejak puluhan tahun sampai ni. Itu satu peristiwa. Nak memperjuangkan Islam Melayu, dia pun hebat ni, hebat. Dulu zaman Dr. Mahathir, kita ingat tak, kita ada debat antara UMNO dengan PAS. Tahun 80-an lah. Jadi UMNO pun setuju debat. Debat tu live tu, kalau tuan-tuan ingat. Jadi pasukan kita, Tan Sri Wan Mokhtar, Datuk Sri Anwar Ibrahim, dan Allahyarham Ibrahim Azmi, bekas kita punya wakilan ya. PAS saya tak ingat lah Hadi, PAS saya pun tak buat hati siapa dia. Saya tak ingat, peduli lah buat dia. Jadi nak debat ni, nak debat.
Masa tu saya Menteri Besar, sahabat Anwar juga, tapi tak sebaik Zaid lah. Zaid dia punya orang kuat betul. Saya sahabat gitulah, universiti sama gitu je lah, tapi tak ada taksub lah. Jadi dia pun datang Negeri Sembilan, bawa pergi Palung 3, naik kereta dia. Apa banyak tip ni? Ni tip masa aku Habib tu lah. Jadi nak lawan PAN nak kena ingat. Dia membunyikan ucapan dia lah. Nak ingat. Okey lah. Tapi debat tu tak jadi. Sebab saya ingat, kalau tak salah peringatan saya, Majlis Raja-Raja Melayu bersidang, kebetulan ada Musyawarah Raja Melayu, minta jangan adakan debat terbuka kerana pandangan Raja-Raja Melayu, debat ini akan menjadikan orang Melayu lebih berpecah. Orang PAS kata kita takut, tapi kita dah tuan kurang Majlis Raja-Raja, dia titah, tak ada. Habis sebab tu kita dituduh macam-macam, takutlah, tak berani. Akhirnya selepas itu timbul idea pada Tuan Mahathir dalam MKT, macam inilah katanya, kita bincang dengan PAS. Orang PAS tak payah masuk UMNO, orang UMNO tak payah masuk PAS, tak payah turut parti baru. Kan cantum Melayu sama PAN dengan UMNO ni kan pandangan yang paling popular kan. Kalau intelektual Melayu, apa salahnya Melayu UMNO dengan PAS? Dia cakap senang je. Tak lihat tu betul. Kalau tanya ulama pun itu je. Apa salah? Kita Islam, agama kita sama, bangsa kita sama, pasal apa tak boleh bersatu? Itu pandangan. Akhirnya tak jadi. Dr. Mahathir kata kita pergilah jumpa. Saya ingat antara yang pergi, Allahyarham Dr. Hamid Dasuki, saya dah ingat lupa dah. Saya pun jumpa Dr. Mahathir hari tu, terlupa nak tanya. Sekali lagi saya tanya dia, saya lupa. Jadi kita hantar ni, kita kata UMNO sama PAS tak payah campur, tak payah bersatu. PAS tak payah bubar, UMNO tak payah bubar, tak payah tubuh parti baru. Saya cakap pada tahun berapa tu, 2 tahun dulu, ketika bekas pelajar-pelajar universiti buat seminar forum, saya dengan Mustafa Ali ada, saya menjadi panel. Saya sebut, saya ulang balik. Mustafa pun senyap, tak cakap apa-apa. Kata kita, okey, kita tak usah bubar, tak usah masuk ini. Perkara-perkara yang tercatat dalam perlembagaan 152, 153, pertahankan bersama. Kalau mana-mana pihak mencabar kesahihan dan fasal 51, 152, 153, itu kebaik Dr. Mahathir kan. Maknanya Raja Melayu, agama Islam, bahasa Melayu, apa lagi, hak isu, siapa usik PAS sama UMNO sependapat mempertahankan. PAS buat tak tahu. Kita tengok akal orang PAS ni dari dulu tu. Kita bayangkan, kita kata pertahankan, bukan kita nak minta hak baru, tak ada. Orang Melayu pun tak ada hak baru ni, yang dah ada ni pun cukup. Tu pun kita tak terpakai dia kita, melampau banyak, kadang tak menjadi pula. Yalah, melampau banyak beri langsung tak jadi pula. Kita tengok. Itu saya katakan tadi, PAS ni tak boleh. Kalau dia bercakap pasal Islam, bercakap pasal Melayu, tak ada. Sekarang dia duduk tak sebut pula. Dia tak sebut Melayu, dia sebut Islam. Pasal nak tarik perhatian orang yang bukan Islam. Kalau undi UMNO, undi orang Melayu. Kalau undi PAS, undi Islam. Dalam Islam bukan saja orang Melayu, orang Cina ada, orang India ada, orang British ada, orang Amerika ada. Dia main macam tu. Itulah PAS. Saya tak tahu pasal apa yang cerdik-cerdik menyokong PAS. Yang cerdik-cerdik itu yang kata dah, aku pula Anwar yang peduli kalau tu. Dia cerdik-cerdik itu dia jadi bingung masuk PAS tu. Dengan PhD lulu universiti, dia jadi bingung masuk PAS. Sebab apa? Sebab niat perjuangannya tidak betul. Itu sebab saya kata PAS ni tak menguntungkan Melayu, tak menguntungkan Islam, dan tak menguntungkan bangsa Malaysia. Sebuah parti yang boleh mudah-mudahnya menjajah Islam, guna Islam, tukar dasar. Tuan-tuan tengok, negara Islam yang nak diperjuangkan oleh PAS daripada zaman Allahyarham Datuk Dr. Zulkifli dah tahun 52 tu.
Tahun 52 kalau tak silap saya, memperjuangkan negara Islam. Tokoh PAS dulu, Dr. Bahanuddin, Zulkifli Muhammad, ni semua nasionalis ni. Mereka ni pejuang kemerdekaan, nasionalis. Tapi mereka tak boleh menyaingi semangat nasionalis yang terdiri daripada orang UMNO. Jadi PAS dulu nak jadi macam check and balance. Sama ada Tengku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Dr. Ismail, yang semua ni nasionalis Melayu tapi berpendidikan orang putih. Dia nasionalis berpendidikan agama. Dia nak check and balance. Tapi nampaknya nasionalis UMNO ni lebih marginal. Sebab kita tunjuk kita boleh tentang Melayu Union. Kita tunjuk kita boleh berjuang ke arah capai kemerdekaan. Untuk mendapatkan DVD penuh ceramah tadi versi 1 jam, sila dial 015-4871-5058 sekarang kerana stok limited.